Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuku Ailah binti Tunku Rusli. Pada hari ini saya akan menemui seorang pengasas Taska. Puan, boleh Puan perkenalkan diri terlebih dahulu? InsyaAllah. Okay, saya Isma Aisyah binti Anis Agap, seorang pengusaha Taska dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak lah. Taska saya bernama Taska Kasih Hati Umi. Okay, saya akan mengajukan beberapa soalan lah kepada Puan Isma Aisyah. Boleh, insyaAllah. Bagaimana Puan boleh pilih untuk masuk dalam bidang perniagaan ni? Okey, saya dalam bidang perniagaan ni baru lebih kurang dalam 14 ke 15 tahun. Pada usia saya 30 tahun, saya berhenti kerja daripada jawatan penolong pegawai kewangan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dan saya resign, saya berhentilah kiranya. Untuk masa saya berhenti tu tak ada plan untuk buka Taska, tapi plan untuk berniaga je lah. So bagaimana masuk tu, saya dapat inspirasi daripada pegawai di Kastam juga, seorang Cina. Dia memberitahu saya kalau dalam perniagaan ada dua perniagaan yang mana sekiranya negara kita kegawatan pun perniagaan ini insya-Allah takkan merundum, takkan jatuh. Dua perniagaan yang memang demand tu tetap ada. Satu pendidikan, yang kedua kesihatan. So, Puan ada latar belakang daripada pendidikan awal kanak-kanak lah. Semasa berhenti tu taklah. Sekarang? Sekarang ya. So, berapa lama dah Puan tubuhkan Taska Kasih Hati Umi ni? Okey, Taska Kasih Hati Umi ni saya bermula dengan tahun 2010, tak silap saya lah, 2010, di mana saya berhenti kerja dan selepas beberapa bulan saya berhenti kerja, saya mengikuti kursus asuhan permata. Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. So selepas tu saya buka Taska lah. Okey. So, adakah family Puan memainkan peranan yang sangat penting dalam pertubuhan Taska ni? Sebagai backup lah. Okey. Permulaan saya buka Taska, secara jujurnya saya mendapat modal pertama saya daripada ibu saya sendiri. Dan semasa saya mengikuti kursus asuhan permata tu pun ibu saya join sekali untuk kursus tu bersama-sama saya. Dan sepanjang saya berkecimpung dalam bidang Taska, segala urusan maintenance, maksudnya potong rumput, cat bangunan, maintenance lah, maksudnya baiki tu baiki ni memang suami saya buat sendiri. Jadi kalau dari segi support tu memang 100%, alhamdulillah saya dapat support daripada suami dan ibu saya. Puan memang minat ke dalam bidang ni? Adakah minat tu menyebabkan Puan cenderung untuk menceburi bidang ni? Ya, betul. Saya minat pendidikan awal kanak-kanak sebab pada pandangan saya ilmu bidang pendidikan awal kanak-kanak tu adalah foundation untuk setiap anak yang lahir. Jadi kalau tanya saya, setiap ibu tu dia mempunyai anak. Jadi kalau kita mempunyai anak, kita kena ada knowledge pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri. Okay. So, boleh Puan ceritakan secara lebih lanjut tentang idea untuk memulakan perniagaan ni? Idea? Okey. Cetusan idea bila kita ada anak. Kita ada anak dan kita nak the best untuk anak kita. Jadi saya mulakan Taska ni pada usia anak saya yang sulung tu berusia 2 tahun. Which is kan dia dah 16 tahun lah. Jadi bila kita ada anak dan kita nak the best untuk anak kita, saya berhenti kerja daripada kerja kerajaan. Salah satu sebab adalah kerana saya nak anak saya membesar di mata saya.
di depan mata. Jadi cetusan idea untuk taska adalah bila kita nak letak, kita bercita-cita untuk meletakkan setiap anak dalam keadaan selamat, dalam keadaan selesa, dalam keadaan gembira, dalam keadaan anak berhak untuk dapat hak mereka. Maksudnya dari segi perkembangan, dari segi aktiviti. Jadi saya ambil inspirasi, idea kerana saya ada anak. Jadi saya nak yang terbaik. Of course bila anak taska yang masuk dalam taska saya, dia akan menjadi anak saya. Di mana kita akan beri hak sama macam anak kita sendiri, iaitu dia perlu gembira, dia perlu selamat, dia perlu selesa dan dia beri hak, iaitu untuk konektifnya, untuk matematiknya, untuk perkembangan fizikalnya. Jadi bagi saya setiap anak tu dia ada hak. Jadi kalau tanya saya, idea taska tu adalah hak kanak-kanak itu sendiri, termasuk anak saya. Faham. Menjawab soalan ke? Sangat menjawab. So, apa risiko yang Puan hadapi untuk memulakan perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni? Ada, bagi saya kalau untuk pengusaha taska ya ada dua risiko. Satu, marketing lah. Orang tak kenal kita. So, untung rugi kita tak tahu lagi. Yang kedua, risiko yang kedua adalah knowledge. Kalau kita tak ada idea, kita tak ada ilmu untuk kita present pada parent pun, parent tak ada kepercayaan pada kita. Betul. Jadi dua benda ni risikolah untuk setiap pengusaha taska. So, macam mana cara Puan nak menyelesaikan masalah tu? Risiko-risiko ni, macam mana cara Puan selesaikan? Menghadiri beberapa bengkel yang dianjurkan oleh JKM, oleh Persatuan Berdaftar, Pengasuh Berdaftar Malaysia, Persatuan Taska Berdaftar Negeri Terengganu, melalui bahagian permata JKM. Jadi daripada situ kita akan dapat pelbagai ilmu, bukan sekadar mengasuh, dia lebih. Pendidikan awal kanak-kanak ni sebenarnya dalam taska ni kita nak memanusiakan manusia. Jadi kita kena ada ilmu. Kalau tanya saya dari segi persaingan untuk taska lain, kita jangan jatuhkan saingan kita, cuma yang penting kita lebihkan diri kita supaya parent hari ni dia bijak memilih. So, siapa mentor Puan dalam untuk terus berada dalam bidang ni? Dan kadang-kadang kalau dah buka, tiba-tiba down. So tak ada orang nak jadikan rujukan. So siapakah rujukan Puan, mentor Puan? Okey, kalau untuk dalam bidang taska, bidang pendidikan awal kanak-kanak, saya ada beberapa mentor yang mana bila saya down, saya akan rujuk pada mereka. Contohnya seperti Profesor Hajah Mariani, pengasas Cemban. Dia pun adalah seorang pesara daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri dan dia juga jurulatih permata. Begitu juga dengan Puan Rozita Kamil, pengerusi Persatuan Taska Negeri Sembilan, yang mana saya mengenali beliau sebagai seorang guru saya sendiri. Puan Suryati Jaafar, jurulatih permata. Dia juga orang yang banyak bertanggungjawab menjadikan saya seseorang dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Siapa lagi? Banyak saya nak sebut sebenarnya. Terlalu banyak mentor. Masya Allah. Jadi kalau tanya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, sebenarnya banyak je rujukan yang kita boleh buat sebagai mentor kita lah, yang memang barisan-barisan jurulatih permata lah ramainya. So kalau down, kalau tanya diorang akan bagi, jangan berhenti. Tanya diri kita, kenapa kita mulakan dulu? Niat kita memulakan dalam bisnes ni kenapa? So kalau kita dapat patah balik kepada niat, insya-Allah kita akan teruskan juga apa yang belum kita siapkan. Begitu bermakna sekali kata-kata Puan. Puan ada tak rancangan
untuk mengembangkan lagi bisnes Puan ni, bisnes dalam bidang ni? Okey, kalau untuk Taska, Alhamdulillah saya ada 2 cawangan setakat ni. Saya ada sedang plan untuk rancang untuk membuat kelas membaca cepat. Dan dalam progres kita dah siapkan banner, kita dah siapkan modul, kita dah siapkan bahan, insya-Allah, sebab saya mengambil insentif bahawa terlalu ramai budak yang darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 yang memang tak boleh membaca lagi. Betul. Masalah kita lah hari ni. Jadi kesian ke anak-anak kita yang ketinggalan. Jadi mengambil daripada permasalahan itu, saya rasa saya mengambil tanggungjawab untuk mengadakan kelas membaca cepat. 3M. Sejajar dengan program KPM sendiri, 3M, iaitu membaca, menulis, mengeja. Jadi kita nak bantulah. Target saya kita buat 2 cawangan dahulu, dua tempat dulu. InsyaAllah kalau tanya saya visi dan misi, saya nak setiap cawangan, setiap daerah dalam Terengganu, saya ada 1 atau 2 cawangan. Jadi kita boleh bantu banyak anak-anak. Okey. Boleh Puan bagi sedikit nasihat lah, banyak pun tak apa, untuk bakal usahawan yang baru nak naik ataupun baru-baru nak mula lah dalam bidang ni. Boleh saya tanya, kenapa memilih bidang pendidikan kanak-kanak? Sebab saya pernah kecil, tapi masa kecil saya tidak baik seperti orang lain lah. So, saya tak ada adik, tapi saya ada sepupu. Dan daripada dia kecil saya jaga dia. Dan sejak saya sangat sukakan budak. So, disebabkan itulah saya ambil bidang ni. Mula-mula dapat mudah, tapi bila dah masuk, tak mudah. Tapi saya tak cuba. Alhamdulillah, sekarang saya semester ke-4 lah. Tetap bertahan. So, pandangan teacher untuk teacher melangkah dalam bidang pendidikan kanak-kanak sebagai usahawan ataupun sebagai profesion pensyarah atau bagaimana? Setakat ni sebagai guru sahajalah. Mungkin di masa hadapan sebagai usahawan pula. Okey, saya just nak memberi cetusan inspirasi sedikit. Disebabkan teacher cakap tadi sebagai guru sahaja. Saya pada permulaan masuk melangkah dalam bidang pendidikan kanak-kanak ketika kursus asuhan permata, saya pun memandang begitu. Saya sebagai seorang pengusaha sahaja. 14 tahun adalah satu masa yang panjang, yang ada jatuh bangun. Jadi kalau untuk permulaan, seperti saya cakap tadi, kita perbetulkan niat. Kenapa kita mulakan satu-satu perkara tu? Kenapa kita mulakan perniagaan ni? Kita kena ada niat. Big why kita, kenapa? So bila kita jelas dengan niat kita takkan cepat berhenti. Jadi, Alhamdulillah 14 tahun dalam bidang pendidikan kanak-kanak, saya bukan sekadar pengusaha Taska, saya juga coach untuk parenting, saya juga penasihat mahkamah untuk kanak-kanak. Saya juga esko pasukan perlindungan kanak-kanak untuk negeri Terengganu, jurulatih untuk bidang pendidikan kanak-kanak, trainer. Jadi berbaloi saya berhenti dan kuncinya bukan modal duit. Kalau untuk perniagaan, kuncinya adalah ilmu kita. Jadi berbeza daripada pengusaha Taska yang lain kerana ilmu kita, kerana penampilan kita, kerana bagaimana kita approach parent. Macam mana parent nak percayakan kita kalau kita sendiri tak ada ilmu, kita tak cukup ilmu. Saya tak cakap saya dah cukup ilmu sebab ilmu pendidikan kanak-kanak sebenarnya luas. Luas, sangat luas. Dia bukan sekadar mengasuh, dia bukan sekadar menjaga, bukan. Dia luas. Tolong berikan hak pada kanak-kanak untuk mereka dapat. Betul. Dari segi perkembangan kanak-kanak itu sendiri.
Menjawab soalan? Sangat. Selalunya kesilapan apa yang selalu dilakukan dan patut dielak untuk usahawan yang baru nak mula? Puan rasa lah. Jangan putus semangat. Uh-huh. Jangan rompak syarikat sendiri. Maksudnya duit yang syarikat jangan salah guna. Ambil gaji kita. Bukannya ambil duit taska untuk peribadi kita. Belanja ikut keperluan kita, bajet daripada gaji kita. Bukan bajet daripada duit taska yang kita dapat. Susun atur kita punya keuangan. Jaga aset kita iaitu guru-guru kita. Guru kita adalah aset kita. Sebab dia adalah tim yang membawa jauh kita punya taska, syarikat kita. Mereka lah frontliner kita. Guru-guru kita. Diorang yang tunjukkan prestasi. Kita hanya membantu membimbing sahaja. Jadi as a team, as a leader, you kena jaga mereka. Sangat. Jadi kesilapan kita adalah bila kita rasa kita bos dan dia pekerja. Kesilapan kita bila kita salah guna duit syarikat. Kesilapan kita bila kita tak boleh nak urus emosi kita. Tak kira lah dari segi pengurusan pekerja ataupun pengurusan kita dengan ibu bapa ataupun pengurusan kita dengan keuangan. Okay, sekarang kan banyak kes-kes penderaan kan daripada segi penjagaan kanak-kanak dalam macam taska kan. So, Puan boleh tak bagi sedikit pandangan Puan lah tentang masalah ni? Pengusaha taska perlu ada ilmu psikologi. Psikologi manusia. Macam mana mengurus emosi manusia. Saya memang selain daripada bidang pendidikan kanak-kanak, saya pun adalah orang dalam psikologi. Jadi mengenali manusia itu penting. Maksud saya, manusia hari ini penat sebab mereka terlalu beban. Jaga kanak-kanak tak mudah Tidak mudah. Jadi dia memerlukan mental, fizikal yang sangat kuat dan emosi. Jadi kalau kita tak kenal manusia, macam mana kita nak urus? Two-way communication. I mean, dua hala. Betul. Kalau kita nampak staff kita penat, burn out. So kalau kita tak ada ilmu psikologi, macam mana kita nak kenal pasti dia burn out atau tidak? Dan yang penting adalah cara kita bergaul dengan mereka. Bila kita selalu bertanya khabar, tidak membebankan, tidak menyalahkan dia sahaja. Sebab bila kita dalam satu organisasi, kita adalah leader yang mana kita ada part kita, dia ada part dia. Jadi kalau kita nak salahkan dia je, bila satu-satu kesalahan tu, menyalahkan orang tu mudah. Nak menyelesaikan masalah tu susah. Betul. Jadi kita ambillah pendekatan, bila satu-satu masalah, saya bagi contohlah senario di taska. Anak A pukul anak B. So, memang biasanya parent akan salahkan taska lah. Betul? Anak dia ceria sikit contoh kan. Tapi kita tenang dulu. Bincang dengan staff kita. Okey, sekarang satu masalah kita nak jawab dengan parent. Selesai dengan parent, kita nak jawab, kita dah minta maaf, kita dah berjanji takkan ulangi lagi, insya-Allah kita cuba kawal. So, kita bagi tahu situasi pada parent secara jujur macam mana. Sebab tu di taska saya, setiap petang sebelum balik, bila anak-anak tu sekiranya ada kes, contoh kena gigit, kita kena jujur bagi tahu terus parent. Bukan tunggu parent tanya kita, kenapa anak saya ni lebam kat sini? No. Kita kena bagi tahu petang tu terus. Satu. Yang kedua, selesaikan masalah kita dengan staff kita. Kenapa jadi macam tu? Tak cukup staff ke? Budak terlalu ramai ke? Kerja beban ke? Kerja tak tersusun ke? Perbincangan tu penting. Dan kita sebagai leader, kita kena dengar.
Kita kena dengar, bukan kita terus salah. Awak lah ni tak tengok budak. Tanpa kita memberi peluang pada dia bercerita. Puan, sebenarnya keadaan masa tu sepatutnya kerja 5 orang, tapi kita 2 orang cuti, tinggal 3 orang je. Betul tak? Jadi, dia pun manusia, dia bukan robot. Tahu? Kita win-win situation. Jadi, bila di situ, sekiranya kita nampak dia dah burn out, kita panggil untuk briefing, tanya. Sekiranya dia memang dah tak boleh nak carry out dah dengan apa yang dia bawa tu, dia berhenti je kerja dahulu. Sebab jaga kanak-kanak tak senang. Kesian dekat dia. Bila kita duduk dalam bidang pendidikan kanak-kanak, kita duduk di Taska, di Tadika, sebelum berlakunya satu-satu penderaan tu, kita kena selalu ingatkan staf kita. Kita ni sebenarnya dah masuk satu kaki dalam penjara. Kalau salah langkah, 2 kaki kita masuk. Betul. Jadi kita kena keep remind. Jadi bila bila dia ada staf boleh bercakap dengan kita, boleh berbincang dan kita boleh berbincang dengan staf, saya rasa itu adalah satu kemenangan besar dalam satu organisasi. Tapi kalau staf sendiri tak berani nak cakap dengan kita, situasi macam tu, bila cakap kan, bos akan cakap, macam mana ni, saya pun kena perlu juga fikir duit apa semua. Duit tu betul kita fikir, tapi dalam masa yang sama, staf kita bukan robot. Betul. JKM bagi kota, ikut JKM bagi. Kalau baby 1 hingga 12 bulan, satu teacher boleh jaga 3 orang baby saja. Kita kena ikut. Bukan sumbat. Lepas tu staff kita pula burn out. So, kat situ bagi saya, two-way communication antara staff dengan kita, kenal staff kita sendiri dan staff kita pun tak takut nak berbincang dengan kita. Betul. So, menjawab soalan? Sangat. Betul lah kata Puan Isma tu, menjaga budak ni bukanlah satu hal yang mudah. Sebab sebelum ni, saya pernah kata saya pernah menjaga sepupu saya sejak kecil. Tidak saya nafikan lah, sering saya marah-marah sebab saya jadi pengasuh dia lah daripada kecil. Tapi, bila masuk pendidikan awal kanak-kanak ni, saya dapat kontrol marah tu. So bila dia buat, sangat-sangat jarang marah lah. Bila balik pun, bila sekali tu marah, dia macam terperanjat. Sebab tak pernah marah, tiba-tiba kena marah macam tu. Itu pun sebab dia terlalu melebih lah macam tu. So betul lah kata Puan Isma tu, ya, nak jaga budak ni bukan mudah, kena ada knowledge. So setakat ni berapa orang kanak-kanak yang di bawah jagaan Puan Isma? Dalam premis ini ke maksudnya? Dalam premis ni 24 orang berserta dengan 5 orang teacher. Macam satu lagi? Yang satu lagi 21 orang berserta dengan 4 orang teacher. So itu sahaja daripada saya, soalan daripada saya untuk Puan Isma. Terima kasih. Terima kasih teacher. Okay. Hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tengku Adilah binti Tengku Rusli and my metric number is CP2307-33064. From an interview I did with one of the founder of the nursery, I will tell you what I got from the nursery. The founder of the nursery that I have interviewed is Puan Isma Aisyah binti Ami Sigap. She is the founder of Kasih Hati Umi Nursery. Puan Aisyah has stated that she has been involved in early childhood education for 15 years. However, at first she was not a person with a background in this field. Instead, she was a former financial assistant at the Royal Malaysia Customs Department. She said she got inspiration to venture into this field from one of her former colleagues who is Chinese, who said that in business, there are two businesses that if there is a crisis in the country will not fall, which are education and also healthy. Kasih Hati Umi Nursery was established in 2010. After quitting her job for a long time, she attended the Permata Childcare course organized by the Social Welfare Department.
After which Puan Isma decided to open the nursery. She said the first capital for her to open a nursery was from her mother. She also told me that all the maintenance work like mowing the lawn, painting the nursery building, repairing, and much more is done by her husband. So, from the explanation she gave, I can conclude that she has 100% support from her family. She is interested in this field because she said knowledge in this field of early childhood education is overly broad. She also told me that every mother needs to have knowledge and skill about early childhood education. The main idea for Puan Aisyah to start this business is when she has a child and one wants the best for her child, and she also wants her child to grow up in front of her eyes. She also aspires to put every child in safe, comfortable, and happy state. Children are also entitled to their right in terms of development, activities, and others. She also said that when children enter her nursery, they will automatically become her children and will have the same right as her children. When Aisha said to me, beginning of the nursery open, that every nursery founder will feel this problem. The first is marketing, when people don't know us. And the second is knowledge. If we don't have knowledge to pretend to the family, then the family want to trust us. Still, the way to solve problems based on Puan Aisyah is to attend events related to early childhood education. Uh, Among the methods that Puan Aisyah refers are Puan Hajah Mariani, who has retired from the Community Welfare Department, and Puan Rosita Kamil, who is the chairman of Negeri Sembilan Nursery, and last Puan Suryati Jaafar, who is a permata trainer. Puan Isma Aisyah also said she plans to open a fast reading class because she found that too many children have reading problems when at their age they should be learning more advanced things, not only teaching reading but also teaching writing and spelling. She also hopes to open this class every district in Terengganu. Advice from Puan Aisyah for entrepreneurs who want to start in the field of early childhood education is that for the beginning, we need to set an intention. Why we start this business? When we have a clear intention, then we will not give up easily. The key to this business is not money, but our knowledge and how to we approach parents to trust us. The mistake that new entrepreneurs need to avoid are not to give up easily. Do not use company money for personal matters. Take care of company asset like teacher and need to be good at controlling emotion. Puan Aisyah also gave her view on child abuse cases that often occur in child care center as nurseries. Nurseries owners need to have knowledge of human psychology and how to manage human psychology because taking care of child is not an easy thing and requires very strong mental and physical strength. Then when we don't really know that person, how can we communicate to way with them? And the most important thing is the way owner has a good relationship with employees. If we always care about our employees, then they will comfortable with us. As a nursery owner, we need to be good
at solving problem, we need to hear from both sides before deciding. Discussion is an important thing to solve problem. And lastly, Puan Aisha also tell me for many times that knowledge is important. We need to have knowledge. So that's all from me. My analyze from interview with Puan Isma Aisyah. So that's all from me. Thanks for watching. Bye bye.